Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada petang ni sekali lagi kita bersama untuk kita menyambung bacaan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad pada jilid yang keempat pada muka surat 341, iaitu masih lagi dalam perbincangan pengajaran dari segi fiqh dan hikmah, iaitu pengajaran-pengajaran dan juga hukum-hukum hakam yang kita boleh perolehi daripada kisah perang Tabuk. Kata penulis rahimahullah ta'ala, kandungan yang ke-15. Sekali lagi kandungan ke-15, ke-14, nombor-nombor ni bukan daripada Al-Imam Ibn Qayyim, itu daripada penterjemah. Kalau daripada kitab asalnya tak ada nombor, tak ada kandungan ke-15, ke-14. Jadi kemungkinan apa yang saya sebutkan tu tak sama nombor bilangannya seperti yang diterjemahkan. Wa minha, di antara pengajarannya, jawazu bal istihbabu hinthil halifi fi yaminihi idza ra'a ghairaha khairan minha fayukaffiru an yaminihi wa yaf'alu alladhi huwa khair wa in sha'a qaddama al-kaffaratu wa kaffarata 'ala al-hinth wa in sha'a akharaha. Apa pengajarannya itu? Diperbolehkan bahawa disunnahkan bagi seseorang untuk melanggar sumpahnya apabila dia melihat sesuatu yang lebih baik daripada yang disumpahkannya. Diperbolehkan, disunnahkan. Maksudnya macam ni. Kalau dia sumpah, dia nak melakukan sesuatu atau enggan melakukan sesuatu. Contohnya, aku bersumpah aku tak nak lagi dah datang kelas Zadul Ma'ad. Contoh. Kemudian dia dapati bahawa mungkin dia tak puas hati dengan saya ke, dia ada urusan ke kan, dia bengang ke dengan saya. Jadi barakallahu fikum, dia pun bersumpah tak nak datang. Dia marah, aku sumpah aku tak nak datang dah. Demi Allah aku tak akan datang lagi dah. Kemudian dia dapati bahawa melanggar sumpah tu lebih baik. Itu buat apa aku sumpah tak nak datang kelas pula? Datang kelas tu lebih baik. Contohnya. Maka ketika ni disunnahkan dia langgar sumpah tadi. Okey. Sunnahkan dia langgar sumpah tadi. Okay. Bukan sekadar dibolehkan, disunnahkan langgar sumpah. Yang asalnya hukum langgar sumpah ni dosa, tak sepatutnya dilakukan. Wahfadhu aymanakum, kata Allah Ta'ala dalam Quran. Maka wahfadhu aymanakum idza haliftum, jagalah sumpah kamu, jagalah janji kamu apabila kamu telah bersumpah, kata Allah Ta'ala dalam Quran surah Maidah. Tetapi dalam kes ini, bila kamu dapati ada yang lebih baik daripada sumpah tu tadi, maka lebih afdal langgar sumpah tadi, bayar kafarah, kemudian lakukan yang lebih baik. Baik. Lalu dia harus membayar kafarah atas pelanggaran sumpahnya itu. Apa kafarah sumpah? Iaitu tahrirul raqabah, membebaskan seorang hamba, atau it'amu asyarati masakin, atau bagi makan 10 orang miskin, atau kiswatuhum, atau bagi pakaian, man lam yajid,
fasiyamu thalathati ayyamin. Maka siapa yang tak ada, maka boleh dia berpuasa selama 3 hari. Puasa 3 hari. Bukannya boleh pilihan ya, bukan awal-awal lagi kita boleh pilih 3 hari. Dia kena bebaskan hamba. Zaman sekarang tak ada hamba. Okey, tak ada. Selesai. Jadi dia kena bagi makan 10 orang miskin ataupun kena bagi pakaian 10 orang miskin, pakaian yang sempurna. Kemudian melakukan amalan yang lebih baik tersebut. Jika dia berkenan, dia dapat mendahulukan kafarah tersebut sebelum melanggarnya. Duduk boleh. Nak bayar kafarah dulu baru langgar, ataupun langgar dulu baru bayar kafarah. Duduk boleh. Okey, dan jika dia mahu dia dapat mengakhirkannya. Apa dalilnya? Hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia kata, "Illa ataitu alladhi huwa akhyar wa tahallaltuha." وفي لفظ إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو أخير وفي لفظ إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني وكل هذه الألفاظ في الصحيحين وهي تقتضي عدم الترتيب. Nampak? Kerana pada lafaznya, kecuali engkau mendatangkan sesuatu yang lebih baik dan engkau mengecualikannya dari sumpahmu. Yang ni salah ni. Terjemah, betul kan terjemahan tuan-tuan? Kecuali engkau mendatangkan sesuatu lebih baik dan kemudian engkau mengkafarah, membayar kafarah. Wa tahallaltu, maksudnya kat sini ialah kamu membayar kafarahnya. Kamu melepaskan diri kamu daripada sumpah tadi. Betulkan terjemahan tu tuan-tuan. Salah tu terjemahan tu. Okey. Dekat sini ni, ni salah ni, terjemahan ni salah. Okey. Dan engkau membayar kafarah. Itu betul kan? Betul kan terjemahannya? Kecuali engkau mendatangkan sesuatu lebih baik, maksudnya kamu dapat datangkan sesuatu baik, kemudian engkau tahallaltuha. Tahallal, bukan engkau, aku. Bukan engkau, aku ni. Kecuali aku mendatangkan sesuatu yang lebih baik dan aku membayar kafarah, sumpah. Membayar kafarahnya lah, senang. Membayar kafarahnya. Baik. Okay, dapat faham tak? Jadi, kecuali aku mendatangkan sesuatu yang lebih baik dan aku membayar kafarahnya. Itu lebih baik. Terjemahan lebih baik. Jadi betulkan terjemahan tuan-tuan. Kadang-kadang biasalah apa terjemah tu tersilap. Kadang-kadang bila banyak sangat diterjemah, kadang-kadang dia jadi pening kan. Okay? Jadi Nabi kata kat sini, sallallahu alaihi wasallam, kecuali aku mendatangkan sesuatu, maksudnya bila aku sumpah sesuatu aku akan pegang. Tapi bila aku datang sesuatu yang lebih baik, maka aku langgar sumpah tu. Dan aku membayar kafarahnya. Okey? Dan lafaz yang lainnya, kecuali jika engkau mengeluarkan kafarah atas sumpahmu dan engkau mendatangkan yang lebih baik, samanya. Lafaznya kecuali jika engkau mendatangkan yang lebih baik dan mengeluarkan kafarah. Kat sini nampak tak? Dia nak bagi tahu kat sini ialah apa dia? Dalam riwayat ini dia kata kafarah dulu dan kemudian mendatangkan yang lebih baik. Maksudnya kafarah dulu baru dia langgar sumpah. Lafaznya jika engkau mendatangkan lebih baik dan mengeluarkan kafarah atas sumpah. Nah, kat sini dia kata langgar dulu atau kemudian baru bayar kafarah. Jadi kat sini Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala kata dua-dua boleh. Okey? Dua-dua boleh, tak ada masalah. Dua-dua boleh, tak ada masalah. Baik? Dua-dua boleh, tak ada masalah. Nah, di dalam sunan dari hadis Abdurrahman bin Samurah. Wa fi sunani an hadis Abdurrahman bin Samurah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza halafta ala yaminin فرأيت غيرها خيرا منها
fakaffir an yaminik thumma til ladhi huwa khair. Nabi kata, apabila engkau bersumpah dan engkau lihat sesuatu yang lebih baik daripada engkau sumpahkan, maka bayarkanlah kafarah atas sumpahmu, lalu datangkan yang lebih baik tersebut. Naam. Barakallahu fiik. Setelah hadis tersebut terdapat dalam sahihain, Ahmad, Malik dan Syafi'i berpendapat bolehnya mendahulukan kafarah atas pengguguran sumpah. Syafi'i mengecualikannya dalam bentuk kafarah dengan puasa. Beliau berkata tidak boleh mendahulukannya. Abu Hanifah berpendapat tidak boleh mendahulukan kafarah secara mutlak. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi kat sini apa kesimpulan dia? Isu dia adalah Islam ialah agama yang mementingkan maslahah, mementingkan perkara yang lebih baik untuk penganutnya, untuk umat Islam. Allah Subhanahu wa taala dia Al-Hakim, Al-Hakam wal-Hakim. Allah Ta'ala Hakam, maha menghukum, Hakim, maha bijaksana. Jadi Allah Subhanahu wa taala letakkan satu hukum. Kadang-kadang manusia dia tahu, kadang-kadang bila dia sumpah tu dia marah. Dia sumpah dalam keadaan marah, kadang-kadang dia sumpah dalam keadaan dia tidak mendapat gambaran yang jelas tentang suatu isu. Jadi bila dia sumpah tu dia marah contohnya, dan dapati bahawa ada perkara yang lebih baik. Jadi Islam ialah agama yang menjaga maslahah. Dia tidak menyebabkan seorang hamba itu dalam keadaan tertekan dan terpaksa membuat perkara yang bukan maslahah untuk dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala membenarkan, syariat kita membenarkan sebegitu. Wallahu alam. Jadi tiada syariat yang lebih cantik daripada syariat Islam ini. Kandungan ke-16. Poin yang seterusnya, wa minha in'iqadul yamin fi halil ghadab. Idza lam yakhruj بصاحبه إلى حد لا يعلم معه ما يقول وكذلك ينفذ حكمه وتصح عقوده فلو بلغ به الغضب إلى حد الإغلاق لم تنعقد يمينه ولا طلاقه. نعم. Iaitu berlakunya sumpah, sahnya sumpah, berlakunya sebuah sumpah dalam keadaan marah. Iniqad ni bukan maksudnya berlaku, maksudnya terjadinya sebuah sumpah, terhasilnya sumpah dalam keadaan marah. Maksudnya kalau kita marah, sah tak sumpah kita? Wallahi aku tak nak dah datang rumah kau. Dia dah marah, gaduh kan. Wallahi aku tak nak datang rumah kau. Demi Allah, wallahi wa billahi wa tallahi aku tak nak datang rumah kau. Dia marah. Sah tak? Jawapannya sah. Fi halil qadab. Ketika dia sedang dalam keadaan marah, sah. Apabila pengucapnya dengan syarat, apabila pengucapnya tidak sampai keluar pada batas di mana dia tidak mengetahui apa yang dia ucapkan. Jangan sampai dia punya marah tu jadi sampai tahap gila lah kita kata. Marah dia belum sampai tahap gila. Demikianlah juga hukumnya berlaku dan setiap akadnya benar, maka sah. Apabila kemarahan sampai batasan telah menutupi akalnya, jadi kalau dia marah sampai dah hilang jadi gila marah dia tu, maka sumpahnya tidak berlaku. Demikian juga talak yang diucapkannya. Jadi ini masalah orang yang talak. Talak keadaan marah sah tak? Jatuh. Kecuali kalau dia marah sampai jadi gila, tak betul. Itu barulah tak sah. Ahmad dalam riwayat Hanbal, apa benda ni? Terjemahan salah ni. Okey, betulkan terjemahan tu. Okey. Dia kata kat sini ialah qala Ahmad fi riwayat Hanbal fi hadis Aisyah. Berkata Ahmad fi riwayat Hanbal, dari riwayat Hanbal menerangkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia kata aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah talak pembebasan budak. Tidak sah talak pembebasan budak. Al-itaq atau ataq, iaitu pembebasan hamba. Pembebasan budak ni maksudnya pembebasan hamba dalam keadaan akal yang terhalang. Iaitu beliau sallam maksudkan ia adalah marah. Barakallahu fiik. Apa pengajaran seterusnya pula daripada kisah perang Tabuk? Kandungan ke-17, sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, ma ana hamaltukum walakin Allah hamalakum,
bukanlah aku yang akan membawa kalian, melainkan Allah lah yang akan membawa kalian. Iaitu kes apa dia? Iaitu kes bila ada sebahagian sahabat yang nak pergi perang kan, nak pergi perang tak ada kenderaan. Lalu Nabi SAW kata, tak apalah, siapa tak ada kenderaan balik dulu. Sehingga salah seorang Sa'ad bin Waqqas masa tu yang sangat miskin, tak dapat pergi masa tu, tiba-tiba datang orang sedekahkan kenderaan. Dapatlah mereka pergi. Bila dapat mereka pergi tu, mereka terima kasih kat Rasulullah. Kata, bukanlah aku yang bawa kalian, tapi Allah lah yang bawa kalian. Okey. Ayat ini telah digunakan seorang penganut sekte Jabariyah. Sekte ni apa pula ni? Sekte ni sect. SECT. Bahasa orang putih kan. Maksudnya aliran. Mazhab, aliran akidah. Sect. 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 Jadi dikatakan kat sini, waqad yata'allaqu bihil jabri. Maknanya orang yang berakidah Jabriyah. Jadi terjemahan ini salah ni. Okay? Mungkin seorang penganut. Itu dia kata qad yata'allaq. Mungkin orang yang penganut berjabariyah. Jabariyah ni apa? Salah satu aliran dalam masalah qada dan qadar, iaitu mereka ni kata semua perbuatan makhluk ialah Allah Ta'ala adalah perbuatan Allah Ta'ala. Makhluk tak ada langsung. Bukan makhluk tak ada kehendak pada perbuatannya. Makhluk tiada daya dan upaya atas perbuatannya. Maksudnya semua daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata. Jadi bagi golongan Jabriyah ni, orang yang berakidah Jabriyah ni dikata semua ialah perbuatan Allah. Kita ni hanyalah macam daun yang ditiup seperti ditiup angin. Kalau ke kanan lah, kalau ke kiri lah. Maksudnya kita tak ada langsung kehendak. Sedangkan Allah Ta'ala kata dalam Quran, wa ma tasyauna illa insya Allah. Jadi antara hadis yang mereka pakai untuk berdalilkan perbuatan ini, pendapat orang ni ialah ni Nabi kata bukan aku yang bawa, tapi Allah Ta'ala yang bawa. Sedangkan apa dia? Sedangkan kuda tu Nabi SAW yang bagi. Akan tetapi tidak ada sedikit pun dalil baginya pada hadis tersebut. Kata Imam Nuqaim, hadis ni kamu tak boleh pakai. Hadis ni bukan dalil bagi kamu. Okey? Nampak tak? Kenapa? Hadis ni sama macam hadis wallahi la u'ti ahadan syai'an wala amna wa innama ana qasim adha'u haitsu umirtu. Kerana hadis ini sama macam hadis yang sebelum ni. Nabi kata apa? Wallahi la u'ti ahadan syai'an. Demi Allah, aku tak akan bagi seorang pun sesuatu. Wala amna, aku juga tak halang. Tetapi wa innama ana qasim, tapi aku hanya membahagi-bahagikannya. Adha'u haitsu umirtu, aku letakkan di mana saja aku letakkan. Maksudnya apa? Maksud Nabi SAW ialah bukan aku yang bawa, tapi Allah Ta'ala yang bawa. Iaitu asalnya kalau Allah Ta'ala tak izinkan, kalau Allah Ta'ala tak rezekikan benda tersebut, aku boleh bagi tak kepada kamu? Tak boleh. Bukan maksudnya aku tak bagi, bukannya aku memberi kamu kenderaan, maksudnya aku dipaksa. Bukan. Dan bukan kehendak aku bagi kehendak aku, tapi aku tak boleh bagi kamu kenderaan ini sekiranya Allah Ta'ala tak bagi. Itu maksudnya. Jadi sama macam hadis yang bawah ni. Dia kata aku tak bagi sesuatu pun, aku juga tidak menghalangi. Aku tak boleh nak bagi, aku tak boleh nak kalau Allah Ta'ala perintahkan aku untuk bagi, aku bagi. Kalau Allah Ta'ala perintahkan aku untuk halang, aku halang. Tapi Nabi SAW yang bagi tak? Nabi SAW yang berinya. Tapi dia daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kita kata tak, hujah kamu ni salah. Hadis ni bukan maksudnya Nabi SAW tidak melakukan perbuatan memberi kenderaan. Jadi Nabi SAW memberi kenderaan. Nabi SAW ada kehendak tak? Nabi SAW ada kehendak. Tapi kenderaan itu takkan kamu dapat, melainkan kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak izinkan. Itu maksud hadis ni. Jadi terbatallah akidah Jabriyah. Kerana sesungguhnya beliau, kita sambung lagi. Fa innahu Abdullahi wa rasuluh. Wa inna ma yatasarraf bil amr. Fa idza
amarahu rabbuhu bi syai'in nafadhahu wallahu huwal mu'ti wal mani' wal hamil wal rasul sallallahu alaihi wasallam munaffidh lima amara bihi lima umira bih atau lima amara bih. Kerana sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan rasulnya. Beliau hanya melakukan sesuai dengan perintah Allah, kan? Tadi tu, bukanlah aku yang membawa kalian tapi Allah membawa kalian. Maksudnya Allah Taala perintahkan aku untuk bawa kalian. Itu maksudnya. Dia macam kita katalah kita marah anak kita. Kan kita marah anak kita tak salat. Kita kata bukannya Allah Taala, bukan ayah yang nak marah tapi Allah Taala yang nak marah. Allah Taala yang marah orang tak salat ni. Tapi kita yang marah, betul tak? Kita marah maksudnya kita bagi tahu bahawa ayah marah ini adalah kerana Allah Taala suruh marah orang tak salat. Macam itulah juga. Lepas tu dia kata sini kerana beliau sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan rasulnya. Beliau hanya melakukan sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau sallallahu alaihi wasallam atas sesuatu, maka beliau melaksanakannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah semata-mata yang memberikannya. Al-Mu'ti, yang memberinya Allah. Al-Mani', yang halangnya Allah. Maksudnya Allah Ta'ala yang bagi kepada siapa yang Allah Ta'ala nak kita bagi. Itu maksudnya Mu'ti. Wal-Mani', dan yang membawa. Yang bawa kita itu Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak izinkan, kita tak akan dapat naik kenderaan tadi. Sementara Rasulullah SAW hanya melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh beliau SAW. Okey, itu selesai. Kemudian puak Jabriyah ni dipakai ada satu lagi dalil pula. Yang ni ketika perang Badar. Wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Bukanlah kamu yang melempar wahai Muhammad ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Tahu kisah dia? Yang dimaksudkan adalah genggaman batu kerikil yang mana beliau SAW melemparkan wajah kaum musyrikin. Sehingga kan batu-batuan tersebut, pasir-pasir, batu-batu tu semua masuk sebab pasir-pasir halus, batu-batu halus tu masuk kepada dalam mata mereka. Maksudnya Nabi baling sekali je tapi kena mata semua orang. Kena mata semua orang. Okey. Allah Ta'ala kata wa ma ramaita idh ramaita, bukanlah kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Jabriyah pun seronoklah dia buat ayat ni, kata, nampak tak, ini bukti sebenarnya bukan kamu yang lempar. Allah lah yang lempar. Kamu tak ada, kita makhluk tak ada apa kehendak langsung. Kita tak ada apa-apa tindakan. Jadi kalau kita berzina sekalipun bukan sebab kita nak berzina, Allah Ta'ala yang nak kita berzina. Sampai tahap tu. Lepas tu golongan Jahmiyah ni antara Jabriyah paling teruk sekali. Jahmiyah kata bila dia buat maksiat, hatta bila dia buat maksiat sekalipun dia berzina pun, dia kata Allah Ta'ala yang nak dia berzina. Allahu Akbar. Jadi macam tu tak adalah salahnya, tak adalah orang ahli neraka ahli syurga. Kalau semuanya perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makhluk tak ada kehendak. Tapi kalau kita tengok balik ayat ni sebelum kita baca lah tuan-tuan, mari kita tengok ayat ni. Tidaklah kamu melempar ketika kamu melempar. Cuba baca ayat tu betul. Tidaklah kamu melempar ketika kamu melempar. Maksudnya Allah Ta'ala isbat tak? Allah Ta'ala tetap tak bahawa kita ni melempar? Ya, melempar. Maksudnya memang ketika kamu melempar, maksudnya Allah Ta'ala kata kamu melempar. Maksudnya kamu lempar. Tetapi maksud ayat ni ialah bukanlah kerana lemparan kamu semata-mata yang menyebabkan pasir itu sampai kepada setiap mata-mata orang-orang musyrikin ni. Sebab kalau lemparan kamu, lemparan yang biasa, maka dia takkan sampai sejauh satu ketumbukan 1,000 orang kan. Ketika perang Badar kan 300 lawan 1,000. Kan? Betul tak? 300 lawan 1,000, 300 lebih lawan 1,000 orang. Orang musyrikin. Macam mana boleh terkena semua mata, 1,000 orang kena mata? Nah. Jadi maksud ialah bukanlah kamu yang menyampaikan lemparan itu kepada setiap mata manusia itu. Allah Ta'ala yang sampaikan lemparan. Kamu hanya lempar saja, tapi yang menyampaikan lemparan itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksud Allah Ta'ala.
Bukannya maksudnya Nabi melempar tu, masa Nabi nak lempar tu, Nabi dalam keadaan terpaksa Allah Ta'ala yang gerakkan 100%, Nabi tak ada kehendak langsung, tidak. Kata Syekh Ibn Uthaymin, tidak ada makhluk yang berakal lah yang kata dia ni terpaksa. Macam kita sekarang ni, saya tengah bercakap ni, saya sedar yang saya bercakap ni adalah kerana kehendak saya nak bercakap. Saya memilih perkataan, tetapi kehendak saya ini tertakluk kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akidah kita ahli sunnah dalam bab qada dan qadar. Kehendak saya untuk bercakap ini adalah dengan izin Allah Ta'ala. Kalau saya nak cakap tapi Allah Ta'ala tak izinkan, macam setengah orang dia nak bercakap tapi tak boleh, dia kena stroke, tak boleh nak cakap, ataupun tiba-tiba dia blur, dia hilang perkataan dia, tak boleh nak cakap. Yang kedua, saya lakukan ini dengan perbuatan saya. Saya yang melakukan perbuatan ini. Tetapi apa yang saya lakukan ini, perbuatan ini ialah ciptaan Allah. Perbuatan ini ciptaan Allah. Kuasa yang ada pada tangan saya ni, semua saya gerakkan tangan saya ni, adalah kuasa yang Allah Ta'ala cipta, yang Allah Ta'ala bagi. La haula wa la quwata illa billah. Nah, itu kaedah kita ahli sunnah. Jabriyah kata tak. Kehendak, kamu tak ada kehendak, kamu tak ada langsung perbuatan, bukan perbuatan kamu, semua perbuatan Allah. Kamu tak ada langsung kekuatan, Allah Ta'ala maksud kekuatan itu semata-mata kerana Allah. Kamu hanyalah seperti bulu yang ditiup angin ke kanan, ke kiri. Kamu tak ada langsung. Kita kata ini adalah akidah yang paling batil sekali. Akidah ini menyebabkan setiap perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sia-sia. Buat apa Allah Ta'ala nak perintahkan sesuatu sedangkan dia sendiri melakukan perintah itu? Yang kedua, apa sia-sialah syurga dan neraka. Maka kalau Allah Ta'ala masukkan seseorang tu dalam neraka, masa Allah Ta'ala zalim lah. Sebab perbuatan dia berzina, melakukan maksiat dan seumpama dengannya, itu adalah kerana apa dia? Perbuatan Allah Ta'ala. Sebab tu kita kata Jabriyah ni adalah akidah yang sangat buruk. Akidah yang sangat buruk. Sebab dia menyalahkan Allah Ta'ala atas setiap kesalahan yang dilakukan. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menetapkan bahawa pelemparan tersebut ditinjau dari realisasinya. Nampak? Dan pelemparannya adalah perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyediakan dari beliau ditinjau dari segi sampainya lemparan tadi. Maksudnya bukanlah engkau wahai Muhammad yang menyampaikan lemparan itu. Yang kau lempar, tapi lemparan kamu memang sebenarnya tak sampai. Jadi Allah Ta'ala lah yang melempar dengan lemparan yang menyampaikannya kepada orang musyrikin tadi. Ya, jadi dari segi dia, yang Allah Ta'ala nafikan, yang Allah Ta'ala meniadakan dari perbuatan, maksudnya apa yang Allah Ta'ala nafikan dari perbuatan dia adalah ditinjau dari segi sampainya lemparan. Nampak? Allah Subhanahu Wa Ta'ala menafikan dari beliau, bukan meniadakan ni. Tulis sikit tu, tukar. Kadang-kadang bahasa mereka ni, bahasa penterjemah ni pelik sikit. Bukan meniadakan, iaitu menafikan. Tiba-tiba tak boleh pula pen ni. Betul kan lah. Meniadakan ni maksudnya menafikan. Menafikan. Wa nafahu anhu. Nampak? Bahasa Arab pun sebut wa nafahu anhu. Wa nafahu anhu, yang Allah Ta'ala nafikan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, ditinjau dari segi apa? Isal ilal jami'il musyrikin. Jadi penafian tu, wa ma ramaita, tidaklah kau melempar itu, tidaklah engkau melempar yang menyebabkan sampai kepada orang musyrikin ketika kamu lempar. Nampak? Yang mana ini adalah perbuatan Rabb, di mana kemampuan seorang hamba tidak akan sampai ke tahap itu. Itu maksudnya. Kerana kata melempar dimaksudkan ialah pada mengarahkan sesuatu yang merupakan awalnya dan sampainya pelemparan tersebut yang merupakan akhirnya. Sebab lempar tu ada dua bahagian. Satu mengarahkan lemparan, yang kedua menyampaikan lemparan. Jadi yang mengarahkan tu Nabi SAW, tapi yang menjadikan dia sampai kepada orang tersebut ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah selesai. Dah terbatal lah hujah golongan Jabriyah bila dia nak gunakan kisah yang Nabi SAW kata, bukanlah Allah, bukanlah aku yang membawa kamu, tapi Allah yang membawa kamu.
Pengajaran seterusnya daripada kisah perang Tabuk. Wa minha tarkuhu qatlal munafiqin. Perbuatan Nabi meninggalkan pembunuhan orang munafik. Wa qad balaghahu anhum al-kufru as-sarih. فاحتج به من قال لا يقتل الزنديق إذا أظهر التوبة لأنهم حلفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ما قالوا وهذا إذا لم يكن إنكارا فهو توبة وإقلاع وقد قال أصحابنا وغيرهم ومن شهد عليه بالردة فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لم يكشف عن شيء عنه بعد. Apa maksudnya? Beliau SAW tidak membunuh kaum munafik padahal telah sampai kepada batas kekufuran secara terang benderang. Nah, ulama yang mengatakan seorang zindik tidaklah dibunuh jika dia menampakkan taubat. Berargumen dengan kejadian tersebut. Maksud Nabi SAW tak bunuh orang munafik. Tak bunuh orang munafik. Macam kes yang mereka petikaikan harta rampasan perang tu kan. Nabi kata, i'dil ya Muhammad, i'dil. Berlaku adil lah. Jadi kat situ ada tuduhan kepada Nabi bahawa Nabi tak berlaku adil. Dan tuduhan kepada Nabi tak berlaku adil tu kufur. Kufur tu. Jadi Nabi SAW tak bunuh. Itu juga dengan orang munafik yang lain. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Okey. Kerana mereka bersumpah. Ini kes apa ni? Iaitu, ingat lagi tak bila pulang daripada perang tersebut, pulang dari perang tersebut, mereka duduk petikaikan Nabi SAW. Kan dia kata, la yukhrijanna al-a'azzu min al-adhal. Dia kata puak-puak apa ni Nabi SAW ini, dia datang dulu dalam keadaan susah payah, miskin, hina-dina, selai sepinggang. Sekarang dah duduk dekat Madinah, dah jadi ketua, dia pula nak halau, nak tendang kita pula. Dia cuba nak bakar kejadian, nak bakar sentimen yang Nabi ni pendatang lah seumpama dengannya. Tapi bila tanya kat dia, dia kata mereka buat tak? Mereka sumpah, mereka tak buat. Kerana mereka bersumpah pada Rasulullah SAW bahawa mereka sama sekali tidak mengatakannya. Ucapan tersebut jika bukan sebagai satu pengingkaran, maka dianggap sebagai taubat dan berlepas diri dari perbuatannya. Beberapa ulama Hanabilah dan selainnya mengatakan barang siapa yang telah nyata murtad lalu mempersaksikan la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, maka orang tersebut tidak perlu lagi dicari-cari kesalahannya. Beberapa fuqaha mengatakan apabila dia mengingkari kemurtadannya, maka pengingkaran tersebut telah mencukupi. Maksudnya macam inilah, tuan-tuan. Kalau orang tu dia buat perkara-perkara yang murtad, ucapan cela Nabi SAW, bila tanya balik, betul kau cakap, mana ada aku cakap? Aku tak cakap pun. Ini semua tuduhan. Ini surat khabar salah quote aku. Aku ni bukan kata macam tu. Macam-macam lah ucapan-ucapan yang biasa kita dengar kan daripada mereka. Maka itu saja dah cukup ke? Ya. Okay. Cukup untuk tidak lagi dah menghukum mereka. Nah. Sementara ulama yang tidak menerima taubat seorang zindik. Zindik ni apa tuan-tuan? Zindik ni dia ucapkan perkataan kufur. Tapi dia mengaku masih lagi Islam. Dia beza dengan orang kafir. Orang kafir ni memang dia kafir. Dia mengaku dia kafir. Dan dia memang nak ucapkan perkataan kufur. Yang ni lain. Yang ni dia ucap perkataan kufur. Tapi dia kata, kau dah kufur. Tak adalah, mana ada. Aku Islam. Ni zindik. Okay. Farisiyun. Asal kalimah Farsi yang diarabkan. Sementara ulama yang tidak menerima taubat seorang zindik mengatakan kepada mereka belum ditegakkan hujah dalil.
Maksudnya perbuatan orang munafik yang sampai kat Nabi SAW, Nabi tahu mereka ni munafik. Kan ingat tak kes yang ada sebelum ni yang mereka cuba nak bunuh Nabi SAW? Ingat lagi kes tu? Mereka ramai-ramai nak bunuh Nabi. Sampai je Nabi pusing balik. Nak apa? Nabi pusing. Lepas tu mereka tak jadi nak bunuh. Mereka seolah-olah dah tahu dah. Nabi SAW tahu perancangan jahat mereka. Dan mereka mau pergi. Nabi tak hukum bunuh pun mereka. Okay? Maka kita kata para ulama sebut Nabi tak bunuh mereka sebab kepada mereka belum ditegakkan hujah. Maksudnya Nabi SAW belum lagi membawa mereka ke mahkamah untuk diadili. Maksudnya. Jadi Rasulullah SAW tidak menghukumi mereka sesuai dengan ilmu beliau SAW. Maksudnya Nabi SAW dia tak hukum berdasarkan pengetahuannya. Maksudnya macam ni. Kalau Nabi SAW tahu dia ni munafik besar sekalipun. Tetapi selagi tak tertegak bukti bahawa dia telah melakukan atau mengucapkan perkataan-perkataan kufur secara jelas, tak dapat dibuktikan, tak nampak dia buat secara jelas, maka Nabi tak hukum dia. Sebab kaedah dia kan, apa dia? Kita berhukum dengan yang zahir. Allah Ta'ala sarair. Kan? Jadi tak nampak. Jadi Nabi SAW dia tak hukum berdasarkan apa yang Nabi tahu. Boleh ikutkan Nabi tahu tak senarai orang munafik? Nabi tahu. Tapi sebab keadilan Islam ini, kita tak hukum orang berdasarkan apa yang kita tahu pasal dia, tapi apa yang dia lakukan dan apa yang dia ucapkan. Sebab itulah bila orang tanya, Ustaz, kenapa orang-orang Syiah boleh masuk lagi Mekah? Kita kata, yang datang tu adakah diperiksa setiap orang dia nak tanya dulu, kena buat ujian dulu, apa perkataan kamu, apa yang kamu beri, apakah akidah kamu tentang Abu Bakar As-Siddiq? Nak tanya setiap seorang yang datang haji tu? Tidak. Betul tak? Tidak. Tapi ketika mereka melakukan kesalahan, pada satu musim haji tahun 2016, mereka lakukan jenayah, mereka pergi langgar laluan, mereka tak ikut laluan, lalu menyebabkan berlakunya ramai orang mati. Tahun yang depan tu, tahun 2017, mereka dihalang daripada datang haji. Nampak tak? Itu kita kata kaedah tu, hukum tersebutlah sama macam Rasulullah SAW melakukan. Mereka tu dihukum sebab apa dia? Sebab melanggar undang-undang, bukan sebab mereka Syiah. Itu juga Nabi SAW, itu kaedahnya sama. Nabi tak hukum mereka sebab tak jelas depan Nabi SAW mereka lakukan perbuatan tersebut. Orang cakap belakang tak cukup lagi, mesti nampak jelas, mesti dibuktikan dengan jelas. Adapun nampak sama lagi. Adapun perkataan mereka yang sampai kepada Rasulullah SAW belum cukup sebagai bukti. Kan Zaid bin Arqam dia dapat khabar yang munafik tu kata sekian dan sekian. Okey. Dia tak cukup kuat. Yang sampaikan bahkan yang mempersaksikan tentang mereka hanyalah seorang saja, iaitu Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam. Jadi satu saksi tak cukup, dia kena dua saksi untuk menjatuhkan hukuman ke atasnya. Yang ni hujah ulama yang kata kenapa Nabi tak jatuhkan hukuman. Namun Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala kata, wa fi hadzal jawab nazar. Dia kata, tapi jawapan ini boleh diperhatikan balik. Rancu, dia kata kat sini. Terjemahannya wallahu a'lam betul ke rancu. Maksudnya pada jawapan ini kita kena boleh ulang kaji balik jawapan ni. Agak kurang tepat. Kenapa? Fa inna nifaqa Abdullah bin Ubay, kerana nifaqnya Abdullah bin Ubay wa aqwalahu fil nifaq kanat kathiratan jidda. Kerana Abdullah bin Ubay serta perkataan-perkataannya dalam hal kemunafikan sangatlah banyak. Nampak? Siapa baca kitab sirah kita akan jumpa setiap kali ada isu perang Bani Mustaliq, balik ada isu. Okey. Perang Tabuk ada isu, perang Uhud ada isu, perang Badar ada isu. Perang Badar ada isu, perang Uhud. Perang Badar ni tak terzahir lagi depa ni. Mereka ni terzahir lepas tu. Okey. Masa perjanjian Hudaybiyah pun ada isu.
Maka sentiasa saja mereka ni membawa masalah. Jadi, kata Imam Ibn Qayyim, sebenarnya ucapan mereka ni, kemunafikan ni sangat banyak. Sampai layaknya khabar mutawatir di sisi Nabi dan para sahabat beliau. Maksudnya dia macam khabar mutawatir lah. Dan ramai sangat riwayatkannya daripada beliau. Daripada Abdullah bin Ubay ni. Sebahagian di antara mereka telah membenarkan dengan lisannya. Dengan mengatakan sungguhnya kami hanya berolok-olok dan bersedia gurau. Ini ketika mereka pergi perang. Tabuk tu kan. Perjalanan tu panjang. Lalu mereka letih, mereka kata tidaklah ada orang yang lebih dusta, lebih boroi perutnya daripada Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya. Dan sebahagian kaum Khawarij, nampak tak? Yang telah berhadapan dengan beliau SAW dengan mengatakan sungguhnya engkau Muhammad tidak berlaku adil. Jadi Ibn Qayyim kata Nabi SAW bukannya tak hukum mereka sebab tak sampai bukti. Dengar sekali lagi. Al-Imam Ibn Qayyim cuba nak bantah pendapat tadi yang mengatakan bahawa Nabi tak hukum sebab tak jelas buktinya. Azib bin Arqam seorang. Yang sebelum-sebelum tu mereka pun menafikannya. Al-Imam Ibn Qayyim kata tak. Hujah ni tak kuat. Sebab apa? Ucapan mereka tu dah sampai kepada Nabi SAW dalam keadaan dah banyak sangat dah sangat jelas bukti tersebut. Lalu Imam Ibn Qayyim dia kata ada sebab lain Nabi SAW tak hukum bunuh. Apa dia? Ketika dikatakan kepada Nabi SAW, bagaimana jika engkau membunuh mereka? Tidaklah beliau mengatakan bahawa bukti keterangan telah ditegakkan kepada mereka. Melainkan beliau SAW mengatakan jangan sampai orang mengatakan bahawa Muhammad telah membunuh para sahabatnya. Nah, kat sini apa dia? Nabi SAW kat sini apa dia? Tidak membunuhnya, tidak bunuh mereka sebab tak nak orang duk berkata-kata bahawa Muhammad telah membunuh sahabatnya. Takut dia backfire balik kepada dakwah Nabi SAW. Jadi ini pengajaran yang bagus juga. Kadang-kadang ada benda yang kita tahu benda tu betul, tapi kadang-kadang masa yang tak sesuai. Sahih. Okay? Kan? Macam sekarang ni, munafik yang jelas tapi Nabi tak hukum bunuh. Tapi masa Abu Bakar As-Siddiq lakukan peperangan yang besar-besaran. Kerana pada itu menuntut kepada perkara tersebut dilakukan. Begitu juga kita dalam dakwah sunnah, kadang-kadang ada benda yang kita terpaksa undur sedikit. Illa mutahayyizan li qital mutaharrifan atau mutahayyizan li qitalin. Mutahayyizan atau mutaharrifan li qitalin. Iaitu Allah Ta'ala kata dalam Quran, jangan kamu berundur. Melainkan kalau kamu berundur untuk menyusun balik tentera ataupun untuk menyusun strategi balik. Jadi Nabi SAW ketika itu padanya ada maslahah kerana kalau bunuh nanti orang Arab sekeliling tu, masa Arab sekeliling tu belum lagi Islam, dia akan menyebabkan orang akan tuduh Muhammad nampak sallallahu alaihi wasallam, mereka orang masuk camp dia pergi bunuh pula orang tersebut. Macam kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, itulah jawapan yang tepat jikalau demikian. Yakni tidak membunuh mereka di masa hidup Nabi SAW kerana tujuannya adanya maslahah untuk menyatukan hati-hati manusia kepada Rasulullah SAW. Kita kena ingat kan, period Nabi SAW berdakwah ni bukannya lama sangat, 23 tahun ni sekejap sebenarnya untuk mengubah satu benua Arab tu. Kadang-kadang kita pun kayak saya taklim kan, daripada seorang akak yang hadir nak ubah dia pun dah bertahun-tahun mengaji pun tak berjaya nak ubah lagi. Yang datang mengaji ni, yang datang duduk dengan Nabi SAW pun tak boleh nak ubahnya. Apatah lagi kalau yang datang mengaji pun tak boleh ubah lagi. Masih lagi amalan jahiliah masih buat lagi kan. Masuklah diri yang cakap. Ada antara kita yang dah mengaji lama dah sunnah, tapi buat lagi benda-benda bid'ah khurafat. Tak boleh tinggalkan lagi. Okay? Kan?
budaya birthday ya, kan? Kalau dah mengaji lama dah sunnah. Sekali nampak up status, happy birthday kekasihku, suamiku, Allahu Akbar. Kita bukan, ini mengaji sunnah kuat ke dia ni? Birthday lagi. Maksudnya barakallahu fi jalan mengaji sunnah yang betul sunnah tu pun masih lagi ni. Mereka Nabi SAW dalam masa berapa tahun, ambil sampai Madinah tu pula berapa tahun je, dalam rangka berapa tahun, dalam 10 tahun saja. Jadi itu satu period masa yang pendek sebenarnya. Jadi masalahnya pada ketika itu adalah bersatukan kalimah seluruh manusia pada beliau SAW. Maksudnya orang-orang munafik yang dulu munafik tu pun ada peluang lagi. Orang yang lawan Nabi SAW secara jelas pun akhirnya masuk Islam, betul tak? Abu Sufyan, kalau Nabi SAW tak sabar, Abu Sufyan tak, ya, kerana kesabaran Nabi, Abu Sufyan masuk Islam, Abbas masuk Islam, Uyainah bin Hasan masuk Islam. Yang dulu kepala-kepala besar musyrikin masuk Islam. Sementara dengan membunuh mereka akan menjauhkan mereka lagi. Pada masa itu Islam masih dalam keterasingan. Dan Rasulullah SAW sangat antusias untuk menyatukan manusia. Sangat sungguh-sungguh nak menyatukan di atas satu akidah. Yang paling beliau mencegah adalah menjauhkan mereka dari ketaatan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya, maksudnya hatta kalau Abdullah bin Ubay sekalipun, adakah pengikut Abdullah bin Ubay itu kesemuanya tak boleh diubah hati-hati mereka? Boleh. Bayangkan tuan-tuan Allah, masa perang Uhud tu berapa ratus yang lagi? 300 yang lagi daripada Nabi SAW ikut Abdullah bin Ubay. Maksudnya, tapi yang mana yang 300 tu semua kekal ke dalam tu? Tidak. Sebagiannya telah sehingga tinggal yang pure betul-betul munafik 12 orang je yang ada kat Nabi SAW. Yang lain tu masih lagi berjaya diubah oleh, maksudnya berjaya diubah dengan proses dakwah. Lepas tu kita kata barakallahu fikum, nak ubah orang jadi sunnah ni bukan ambil sekelip mata, tuan-tuan Allah. Lepas tu kalau kita dakwah, kita tengok orang tu padanya ada bidat-bidat lagi, sabar dulu, sikit-sikit tukar, sabar. Kita dulu ada kawan dulu cukup kuat akidah ikhwan muslimin, kita sabar, kita relax dengan dia dulu, sabar, bersembang. Akhirnya alhamdulillah sekarang ni masya-Allah sunnah. Kita dulu ada sahabat bukan main kuat dia punya penyokong ISIS ni, main ikut sunnah ni, nak ikut sunnah tapi kuat penyokong ISIS. Kita sabar, kita dakwah dia pelan-pelan, alhamdulillah sekarang dah ikut sunnah Nabi SAW. Macam itulah dalam Allah. Kita sabar. Kita sabar, kita sampaikan. Tetapi kesabaran itu tidak bermaksud kita tidak menyatakan kebenaran. Jangan pula maksudnya tidak menyatakan kebenaran. Ini jadi lain pula. Dakwah tapi maksudnya jangan menyatakan kebenaran. Diam dulu. Bukan, itu bukan. Okay. Demikian pula beliau SAW menolak membunuh seorang yang mencela hukum beliau SAW dengan ucapannya pada kisah Az-Zubair dan lawan dialognya. So kerana dia adalah anak paman anda. Ingat tak kisah seorang lelaki? Kisah ni apa dia? Kisah apa dia? Yang air turun daripada lembah tu lah. Kan? Lepas tu Zubair bertelagah dengan lelaki tersebut. Sebab air tu mula-mula lalu dekat ladang Zubair. Kemudian barulah turun ke ladang lelaki tersebut. Zubair ni dia pergi tahan air tu banyak sikit. Kemudian dilepaskan. Okay, dia tahan sikit air tu. Jadi orang bawah tak puas hati, dia kata, Zubair jangan tahan air langsung. Maksudnya jangan masukkan air ke ladang kau langsung. Lepaskan terus. Kau ambil je daripada sungai terus. Jangan tahan. Jumpa Nabi SAW. Nabi kata, Zubair, sebab kaedah dalam Islam, siapa yang jumpa air dulu, maka itu hak milik dia. Dia berhak untuk ambil air banyak mana yang dia nak. Selagi mana tidak mudaratkan orang lain. Kan? Masa tu, itu kaedah dia. Maka Nabi SAW benarkanlah Zubair. Bila bertelagah, dulu pun jumpa Nabi SAW. Maka Nabi kata, Zubair kau tahan dan lepaskanlah. Maksud keputusan Nabi itu seolah-olah nampak macam menyebelahi Zubair. Lelaki itu kata, ya Rasulullah, engkau buat keputusan macam ni sebab Zubair itu anak pakcik anda. Sebab Zubair ni ialah sepupu Nabi sebelah mak dia. Zubair sepupu Nabi sebelah mak. Marah Nabi SAW. Okey.
Lalu turun ayat, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Turun ayat tersebut. Fala wa rabbika, demi Tuhanmu tidak akan, la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Juga dalam pembahagian yang beliau lakukan dengan perkataannya, sesungguhnya bahagian ini sama sekali tidak menghendaki keredaannya. Keredaan itu berjumpa dengan wajah Allah. Maksudnya dia pertikaikan pembahagian Nabi SAW. Hadhihi qismatun la yuridu biha la yuridu biha wajah Allah. Dia kata macam tu. Pembahagian ini bukan untuk cari redha Allah. Masya Allah. Dia tuduh Nabi SAW sebegitu sekali. Buruk sekali tuduhan mereka. Dan mereka kata tidak buat adil. Kerana ini adalah hak peribadi sallallahu alaihi wasallam. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, perhatikan masalah ni. Kerana yang mereka cela itu siapa, tuan-tuan dan puan-puan? Ini soalan yang sangat penting. Yang mereka cela itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan? Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ada tak hak untuk memaafkan beliau? Mereka semua? Bukan beliau. Adakah Nabi SAW ada hak untuk memaafkan mereka yang dah tuduh sekian-sekian tadi? Ya. Kata kata sini, kerana ini adalah hak peribadi beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau boleh, bukan dapat, boleh. Ini betulkan terjemahan ni. Beliau boleh menunaikannya. Maksud kalau Nabi nak laksanakan hukum bunuh, Nabi boleh. Dan layak untuk lakukan hukum bunuh. Ataupun meninggalkannya. Kalau tak nak pun itu hak Nabi SAW. Sebab yang dicela itu Nabi SAW. Tidak diberi kewenangan kepada umat. Tidak diberi kelapangan pada umat beliau sepeninggalannya untuk meninggalkan penunaian hak tersebut. Nampak? Saya nak baca dia punya bahasa Arab. فإن هذا محض حقه فإن هذا محض حقه. Ini adalah hak Nabi SAW semata-mata. Lahu an yastawfiyahu, Nabi boleh nak sempurnakannya, atau an yatrukahu, atau meninggalkannya, walaysa lil ummah ba'dahu, maka bagi umat selepas kewafatan Nabi SAW tarku istifai haqqihi. Maksudnya lepas Nabi Muhammad SAW dah wafat, ada lagi tak peluang untuk dimaafkan oleh Nabi SAW? Tak ada, Nabi dah wafat dah. Maka hukum bunuh itu kena dilaksanakan tak? Ya, kena dilaksanakan. Seperti kata sini, tidak ada lagi dah kelapanan. Walaysa lil ummah ba'da tarku istifai. Tidak diberi kewenangan. Saya tahu maksud kewenangan apa, tapi di bahasa Arab ni lah, tidak diberi peluang kepada umat. Tidak diberi kelapangan. Tidak diberi kebebasan kepada umat untuk meninggalkan hukum ini. Kerana itu adalah hak Nabi SAW. Kira-kira ingat. Orang dah cela Nabi SAW, maka kita kena pertahankan Nabi. Kita kena laksanakan hukumnya. Dan hukum orang yang cela Nabi, apa hukum dia? Hukum bunuh. Orang yang cela Nabi SAW, apa hukum dia? Hukum dia hukum bunuh. Habis itu kenapa Nabi SAW maafkan? Dan Nabi SAW pada masa itu ada masalahnya untuk Nabi maafkan. Dan itu adalah hak Nabi semata-mata untuk memaafkan. Sekarang Nabi SAW masih hidup ke Nabi SAW dah wafat? Nabi SAW dah wafat. Jadi bolehkah kamu semua yang cela Nabi SAW dimaafkan oleh Nabi? Tak ada lagi dah. Kita tak ada hak. Saya tak boleh maafkan. Orang cela orang lain, saya boleh maafkan tak? Orang cela bapak saya. Okey, bapak saya dah meninggal. Tak, orang cela orang lain, fulan lah. Orang cela ni bos yang santak ni, Tuan Haji Arif ni. Orang cela dia. Saya kata, tak apalah, saya maafkan Tuan. Dia kata, apa pula, saya bukan pemilik badan. Yang boleh maafkan ialah Tuan milik badan. Nah, sebab itulah para ulama kata, memaafkan orang yang telah mencela Nabi ini tak ada lagi dah. Zaman Nabi saja, masa Nabi SAW ada peluang lagi untuk maafkan. Lepas Nabi SAW wafat, tak ada. Kena faham masalah ni betul-betul.
Supaya tak ada orang yang ambil pendekatan, oh tak apa, Nabi SAW dulu tak hukum bunuh, jadi kenapa kita nak hukum bunuh? Dia kata macam tu. Keras ni undang-undang ni, nak hukum bunuh orang-orang ni, nak hukum bunuh orang semua ni. Ini bukan cara Islam. Islam ialah lemah lembut, Nabi lupa maaf. Salah, bukan semua keadaan macam tu. Melainkan yang menjadi keharusan bagi mereka adalah menunaikan. Maksudnya tak ada peluang lah, tak ada can lagi, melainkan bal yata'ayyanu alaihim istifa'uhu, bahkan menjadi fardu ain, bukan menjadi keharusan ni. Kadang-kadang bahasa Indonesia ni ialah tak sama dengan bahasa kita, bukan kita salahkan mereka, tapi bukan bahasa kita, melainkan yang menjadi kewajipan bagi mereka. Kewajipan bagi mereka. Mereka ni siapa? Umat Nabi Muhammad SAW. Ini umat tadi tu. Mereka ni kembali kepada umat. Umat Nabi Muhammad SAW. Wa huwa liman akhadahu minan nas. وهذا لأنه ولا بد ولتقرير هذه المسائل موضوع آخر. Kata mesti penjabaran, maksudnya untuk takrirkan masalah ni kita akan bincangkan di tempat yang lain, tapi tempat ini untuk tanbih wal isyarah, hanya untuk beri tanbih, beri perhatian dan beri isyarat saja, bukan penegasan. Salah ni, batas memberi perhatian, peringatan atau perhatian dan isyarat. Dah jelas. Apa kesimpulannya dalam Allah? Kesimpulannya, orang yang cela Nabi SAW, apa hukum asalnya? Hukum dibunuh. Masa Nabi SAW hidup, Nabi diberi iaitu Nabi ada hak untuk memaafkan orang yang cela Nabi SAW. Adapun selepas Nabi SAW wafat, Nabi SAW wafat, okey, lepas Nabi SAW wafat, maka apa dia? Hak tersebut tak ada lagi dah. Maka kembali pada hukum yang asal, dia dihukum bunuh. Bahkan ada tak berlaku pada zaman Nabi SAW, ada orang yang dihukum bunuh kerana cela Nabi? Jawapannya ada. Tuan-tuan boleh baca dalam kitab Nawaqidul Iman. Saya lupa riwayat dia tu, tapi kisah dia ada seorang sahabat ni, dia ada seorang pembantu rumah. Seorang hamba perempuan, bukan bantu rumah, hamba perempuan, bantu rumah pula, macam zaman moden pula. Seorang sahabat ni dia ada seorang hamba perempuan. Hamba perempuan dia ni musyrikah. Tiap-tiap hari cela Nabi SAW. Dia kata jangan cela Nabi, cela lagi. Dia nasihat banyak kali nasihat dah, tak terima. Satu hari dia tak tahan, dia bunuh. Berita itu sampai kat Nabi, dibawa kepada Nabi SAW. Apa jadi? Nabi kata itu adalah penumpahan darah yang sia-sia, hadar. Maksudnya memang sia-sia, maksudnya mati macam tu je lah. Maksudnya tidak dijatuhkan hukuman ke atas sahabat tadi kerana bunuh tadi. Tidak dikenakan qisas atau tak dikenakan diat atau seumpama dengannya. Okey. Tetapi itu setelah mendapat izin Nabi SAW. Kena ingat ni. Nanti orang kata, oh sedaplah ustaz, asal nampak je orang bunuh. Tak, jangan macam tu. Apabila ada pemerintah, kena ingat kaedah ni. Kaedah dia, apa saja hukuman yang melibatkan penumpahan darah, kena sebut banyak kali ni. Saya kena sebut dengan jelas supaya orang tak salah faham. Apa saja hukuman yang melibatkan apa saja hukuman yang melibatkan fizikal, rotan, sebat, boikot, hukum bunuh, hendaklah dilakukan oleh qadi, dilakukan oleh hakim di mahkamah dengan pemerintah, dengan izin pemerintah. Kita tak boleh jalankan hukuman sendiri-sendiri, tuan-tuan. Okey. Nah, kita tak boleh jalankan hukuman sendiri-sendiri. Okey. Wallahu taala alam bissawab. Kerana kalau jalankan hukuman sendiri nanti akan berlaku fawda. Sebab nanti akan berlaku akan berlaku kelam kabut, kacau bilau. Ialah nanti setiap orang dia membunuh sana membunuh sini. Kenapa? Dia tuduh orang. Ini yang berlaku di setengah-setengah negara Islam yang mereka menjalankan adat yang sangat buruk, iaitu
pembunuhan maruah tu. Dia jaga maruah, konon jaga maruah, dibunuh anak dia. Itu bukan daripada Islam, itu daripada adat kaum mereka. Bukan daripada Islam. Kerana Islam sangat-sangat menjaga darah. La zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslimin. Atau kama qala Nabi SAW. Sesungguhnya binasanya dunia seluruhnya lebih ringan di sisi Allah daripada matinya seorang muslim mukmin. Dalam hadis riwayat pula, la hadmul Ka'bah, runtuhnya Kaabah itu lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada matinya seorang muslim. Wallahu taala alam bis-shawab. Ini kisah tadi. Boleh satu lagi ke? Poin yang seterusnya ni panjang. Poin yang sebelah ni panjang. Saya takut tak sempat untuk huraikan dalam masa 10 minit. Tak apalah, kita berhenti kat sini dulu. Kalau ada soalan, kalau kita boleh ambil soalan. Akhi Imran, sekiranya ada soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah maksud perbuatan macam Nabi walaupun tidak secara langsung percakapannya seperti viral baru-baru ini ikut guru dan ikut Nabi SAW? Pertama sekali, bila nak jatuhkan satu hukum, kita mesti mengangkat cukup semua syarat dan terangkat semua halangan. Antara syarat-syaratnya, pertama, memang dia sengaja diucapkan. Yang kedua, memang dia bermaksud dengan ucapan ni tadi. Okey, memang dia bermaksud untuk dengan ucapan ni tadi. Bukan semestinya dia bermaksud mencela. Cukup saja dia bermaksud dengan ucapannya tadi. Macam kes kata, tidak pernah aku lihat orang yang paling pengecut, penakut dan juga pelahap daripada Nabi dan sahabatnya. Itu saja memang kita dimaksudkan tak pelahap, dimaksudkan pelahap. Dimaksudkan tak pengecut, dimaksudkan pengecut. Dimaksudkan tak pemalas, pemalas. Kalau dimaksudkan itu dah cukup dah. Memang dia telah mencela Nabi SAW. Tidak semestinya dia kena sengaja tujuan dia untuk cela. Cukuplah dia tahu ucapan itu adalah satu celaan, maka itulah dah kira sengaja dah. Okey, kena bezakan. Dia pertama dia tak tahu ucapan dia celaan, yang kedua dia tahu ucapan celaan. Contohnya kadang-kadang, saya bagi contoh macam apa? Perkataan tu dalam bangsa, dalam dialek orang lain, dia bukan satu celaan. Okey, tapi kalau dialek orang lain dia satu celaan. Saya tak dapat hadirkan contoh macam bodoh lah, kita bodoh. Orang Terengganu kata bodoh ni tak semestinya bodoh, kan? Bodoh mu kita. Tak semestinya bodoh tu maksudnya bodoh. Jadi kalau perkataan itu dia ada maksud, macam kita kata budak KL kata, buat apa tu? Buat bodoh. Jadi kalau buat bodoh tu bukan semestinya dia melakukan perbuatan bodoh, maksudnya dia tak buat apa-apa. Jadi kalau orang yang dia tak tahu bahawa ucapan dia cela, maka tak bolehlah kata dia mencela. Jadi macam ucapan orang ni tadi, kalau kanan Rasulullah SAW, kiri ialah Tok Guru, aku nak ikut Tok Guru, maka ucapan ni ialah ucapan yang tak jelas. Ucapan yang tak jelas ni kita perlu tanya pada tuan badan tadi. Apa maksud kamu ikut Tok Guru tadi? Maksudnya adakah tinggalkan Rasulullah SAW? Kalau dia kata maksudnya ialah aku nak ikut ulama, so ulama ni faham kata-kata Rasulullah, maka kita kata itu tetap juga salah, tapi belum jatuh kufur. Belum jatuh kufur lagi. Dia kalau kata kalau Rasulullah kanan, ulama kiri, walaupun ulama tu lawan Rasulullah sekalipun, aku akan ikut ulama juga. Itu barulah boleh jatuh kufur. Itu akan menyebabkan kesesatan. Itu yang macam kata Imam Ahmad tu, kan?
Allah Ta'ala kata dalam Quran, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka berhati-hatilah daripada seorang itu mengucapkan berhati-hatilah seorang itu menyalahi perbuatan Nabi SAW, akan takut terkena pada mereka fitnah, dan takut terkena mereka azab yang pedih. Fitnah itu kesesatan. Ahmad kata, kamu tahu tak apa itu fitnah? Itu fitnah itu adalah bila orang bawakan kata Rasulullah SAW, dia nak ambil juga pendapat Sufyan, dia kata. Nak ambil juga pendapat manusia. Walaupun hadis itu jelas. Sebab tu kaedah para ulama letakkan ialah tidak boleh ijtihad pada perkara yang nas telah jelas. Tidak ada ijtihad pada perkara yang nas dah jelas. Jadi kesimpulannya tadi, apa yang diucapkan ni, kita tak boleh nak hukum dia terus celah Nabi SAW. Jadi kita berlaku adil. Walaupun saya tahu yang mengucapkan ni pun banyak ucapan-ucapan dia kufur dan syirik pada perkataan-perkataan yang lain. Tapi ucapan yang itu belum lagi sampai tahap boleh menjatuhkan dia kepada kekufuran. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.